Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Bersua lagi dengan saya Cikgu Mali. Kali ini saya akan bawakan tajuk bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri, iaitu berkaitan dengan penyelesaian masalah. Okey, jadi di sini saya ada berikan satu contoh soalan. Ini soalan yang pertama. Ya, ini diberi PQR. Okey, PQR dan TRS adalah dua buah segitiga yang bersudut tegak. Maksudnya sudutnya dikasih 90, sebelah sini pun 90. Kemudian diberi bahawa QR, okey, saya tuliskan di sini, QR sama dengan 2 kali RS. Okey, QR 2 kali RS. Seterusnya, satu lagi yang diberi maklumatnya ialah PT sama dengan TR. Okey, jadi berpandukan kepada maklumat yang diberi dalam soalan ini, kita cuba selesaikan, iaitu diminta soalannya ialah cari, iaitu kita dikehendaki mencari nilai cos X. Cari nilai cos X. Jadi ini X-nya, jadi kita nak cari cos X tu apa? Okey, langkah yang pertama ialah kita tengok berpandukan kepada maklumat kat sini tadi. PT sama dengan TR. PT, TR. Maksudnya ini sama panjang. Nanti kalau kita dapat panjang PR, kita bahagikanlah kepada 2. Jadi sebab dia sama panjang. Okey, seterusnya diberi maklumat ini. QR adalah sama dengan 2 kali RS. Jadi kalau di sini, okey, saya tuliskan menggunakan ini. QR sama dengan 2 kali RS dan QR ni kita tahu 8, jadi kita masukkan 8 sama dengan 2 ini darab, pindah sini jadi bahagi. Jadi bermaksud RS adalah sama dengan 4. Jadi saya masukkan maklumat itu di sini. Panjang RS ialah 4. Okey, kita dah cari panjang RS dah. Maka dekat sini kita tengok ya, segitiga PQR ini 8, ini 10, kita boleh cari panjang PR. Maka panjang PR menggunakan teorem Pythagoras sebabnya dia bersudut tegak 90 darjah. Jadi kita guna teorem Pythagoras, PR kuasa 2 adalah sama dengan yang hipotenus ini, yang condong itu, 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. Maka PR sama dengan 100 tolak dengan 8 kuasa 2 ialah 64. Ini kuasa 2 pindah ke sini ialah punca kuasakan. Okey. Jadi tekan kalkulator, kita dapati nilai panjang PR ialah punca kuasa 36. Jadi kita dapat 6. Jadi panjang PR dari sini ke sini ialah 6. Maka kita dah boleh masukkan bahawa kalau 6 panjang di sini, maka sini 3, yang bawah ini pun 3 sebab dia sama panjang. PT, TR sama panjang. Okey, seterusnya, kalau sini 3, sini 4, maka yang ini kita boleh gunakan teorem Pythagoras lagi sekali. Okey, iaitu untuk cari panjang TS ya, maka TS kuasa 2 adalah sama dengan yang hipotenus ini. Bermaksud 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 guna teorem Pythagoras. Maka TS adalah sama dengan 9 tambah dengan 16 kuasa 2 ni pindah sini jadi punca kuasa. Punca kuasa 25, maka TS ialah 5. Maka panjang sini ialah 5. Jadi sebenarnya senang saja nak hafal ya. Jadi kalau untuk teorem Pythagoras ialah turutannya, kalau 6, 8 mesti 10. 6, 8, yang condong ini mesti 10. Satu lagi ialah kalau sini 3, sini 4, yang condongnya mesti 5. 3, 4, 5. Okey. Okey, sekarang kita nak jawab soalan yang ditanya ya. Soalannya ialah cari nilai cos X. Okey, cos X. Okey, kalau kita perhatikan dalam rajah ini, cos X tu yang ini. Yang ini. Kalau kita nak cari cos X, mesti ada segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut 90 darjah. Jadi kalau macam ni sudutnya, dia tak ada segitiga 90 darjah. Jadi kita kena cari sudut sepadan dengan X ni. Sebab X ni kalau kita perhatikan sudutnya ini, ialah dia berada pada lebih daripada 90 darjah kan? 90 darjah sampai sini. Dia lebih daripada 90 darjah. Kalau lebih daripada 90 darjah, bermaksud macam ni. Ini kosong.
Sudutnya itu dah lebih daripada 90 darjah. Sebab sini 90. Dah lebih daripada 90 dah masuk pada sukuan yang kedua. Sini X-nya. Dia dah masuk pada sukuan yang kedua. Jadi kalau sukuan yang kedua itu sudut tirusnya yang sebelah sininya. Okey, maka yang ini adalah merupakan sudut tirus ini. Sudut tirusnya yang ini. Tengok sini, dia melengkapkan 180. Ni melengkapkan 180. Jadi di sini sudut tirus dia. Okey, jadi kita akan merujuk sudut sepadannya yang ini. Okey. Jadi sekarang kita perhatikan dekat sini, kalau X ini dah masuk pada sukuan yang kedua, aku suka tolong kawan. Jadi pada sukuan yang kedua yang positif ialah sin. Soalannya ialah cos. Jadi cos ialah negatif. Pada sukuan yang kedua cos ialah negatif. Jadi sudut sepadannya sebelah sini, yang ini bersamaan dengan sudut sini. Okey, yang melengkapkan 180 ya. Okey, sini. Kemudian kalau kita nak cari cos, okey, jadi kita buat sukatual. Jadi kalau sini sudutnya yang bertentangan sini ialah O, opposite. Okey, sini A-nya dan sini H dia. Jadi kalau cos ialah K, K ialah bersamaan dengan A per dengan H. Cos adalah bersamaan dengan A bagi H. Jadi A-nya ialah 3, H-nya ialah 5. Jadi jawapannya ialah 3/5. Okey, kenapa dia negatif? Sebab sudut X ini dia dah masuk pada sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua sin positif, cos negatif. Okey, jadi itulah jawapannya. Cos X sama dengan negatif 3/5. Okey, saya bawakan contoh yang kedua. Okey, diberi di sini, diberi ialah PQRS adalah merupakan suatu garis lurus dengan panjang RS ialah 4. Juga diberi bahawa R adalah merupakan titik tengah bagi QS. Jadi kalau R ini titik tengah bagi QS, R titik tengah QS, bermaksud panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi kalau sini 4, maka yang ini pun 4. Okey, seterusnya ialah diberi tinggi TS, panjang TS ialah 6 dan diberi satu sudut, ada dekat sini sudut, iaitu sudut X. Soalannya ialah cari nilai cos X. Sama macam ini. Cari nilai cos X. Okey, ini adalah merupakan soalan SPM tahun 2014. Okey, ini soalan SPM 2014. Okey. Keluar dalam kertas 1 lah. Ya, jadi soalannya bagaimana kita nak mencari cos X. Tadi diberi R titik tengah, jadi panjang ini sama. Okey, jadi kalau panjang ini sama, bermaksud sekarang sini 6, sini dah jadi 8. Kalau 6, 8, maka kita boleh cari panjang QT. Okey, panjang QT ini kita boleh cari. 6, 8. Jadi dekat sini tadi cikgu dah tunjukkan. Kalau 6, 8, turutannya satu lagi ialah 10 dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi di sini kalau 6, 8, maka sini ialah 10, iaitu panjang TQ10. Okey, sekarang kita nak mencari cos X. X tu di sini. Okey, dan kalau kita perhatikan X dekat sini, sudutnya ialah dia, kalau kita buat macam ni, sudut X sini, kalau kita mula daripada 0 darjah, dia dah masuk pada sukuan yang kedua, lebih daripada 90 darjah, nampak? 90 darjah dah masuk ke sini, lebih daripada 90 darjah masuk sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang kedua, yang positif ialah sin. Ini sukuan pertama, semua positif, sukuan kedua sin positif. Jadi kalau soalannya cos, cos ialah negatif. Jadi kita tulis dekat sini, cos adalah sama dengan, letak tanda negatif. Sebab pada sukuan kedua yang positif ialah sin. Aku suka tolong kawan. Jadi sin yang positif di sukuan yang kedua. Untuk cari nilai apa macam ini, cos berapa bagi berapa. Jadi kita tengok dekat sini, kalau sudutnya ini, maka sudut sepadannya ialah yang tirus, yang kecil sini kan. Jadi kita cari. Ni garis lurus, yang tirusnya sebelah sini. Jadi ini yang oranye ini ialah sudut sepadannya. Jadi kita gunakan segitiga yang besar ini. Bukan segitiga yang kecil, okey? Segitiga yang besar. Jadi kalau sudutnya dekat sini yang bertentangan ini adalah merupakan O. Okey, yang satu lagi sisi sini ialah A dan yang condong ialah H. Okey, jadi kalau cos ialah K, iaitu A bagi H. A-nya ialah 8 dan H-nya ialah 10.
Okey, jadi negatif 8 per 10 dan jangan lupa untuk permudahkannya, iaitu jawapan akhirnya ialah cos theta pula, cos x ya. Jadi di sini ialah cos x. Saya padam ini. Jadi cos x adalah sama dengan negatif, permudahkan ini, jadi kita dapat 4 per 5. Jadi negatif 4 per 5. Okey, seterusnya pergi kepada soalan yang ketiga. Yang ini adalah merupakan soalan SPM tahun 2011. Okey, diberi di sini ialah segitiga bersudut tegak PQR. Bersudut tegak maksudnya 90 darjah. Okey, kemudian diberi juga bahawa PRS adalah satu garis lurus. Kemudian diberi panjang PQ ialah 15 dan ada diberi sudut dekat sini. Sudut QRS ialah X. Okey, soalan di sini diberi, okey, ada maklumat di sini iaitu diberi sin X, okey, adalah sama dengan 5 per dengan 13. Okey, yang dia suruh cari ialah cari panjang QR. Panjang QR, maksudnya panjang QR tu panjang ini. Dia suruh cari. Okey, soalan ini kita cuba selesaikannya. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, X sini ialah dia dah lebih dari 90 darjah. Bermaksud dia dah masuk pada sukuan yang kedua. Dah masuk pada sukuan yang kedua. Jadi, aku suka tolong kawan. Sukuan yang kedua yang positif ialah sin. Jadi, sin dekat sini memang positif. Okey, jadi bagi positif kat sini. Apa yang kita nak cari dekat sini ialah sudut sepadan bagi X. Kalau X-nya dekat sini, sudut sepadannya yang tirus ini. Yang tirus ini adalah merupakan sudut sepadan bagi X. Jadi sekarang kita kena rujuk segitiga yang ini. Okey, bukannya kalau X kena buat satu wujudkan satu segitiga lain. Tidak macam sini tadi. X dekat sini kita sambungkan pula P dengan T buatkan bentuk segitiga. Bukan. Kita cari sudut sepadannya, sudut rujukan sepadannya. Kemudian kita gunakan segitiga yang itu. Jadi dekat sini kalau segitiganya macam ini. Ini sudutnya, maka sisi yang bertentangan dekat sini ialah O. Okey, yang condong ini, yang panjang, yang paling panjang ialah hipotenus. Dan sini ialah A. Okey, jadi kalau sin ialah O per H. Jadi O-nya ialah 5, sini 5, okey, dan H-nya ialah 13. Maka panjang PR sini ialah 13. Okey, jadi macam mana cara kita nak cari panjang QR? Okey, tengok di sini. Kalau 5 sini, untuk jadi 15 ialah kita perlu darab 3. 5 darab 3 dapat 15. Panjang yang sebenar. Jadi kalau sekarang sini ialah 13, kita perlu darab dengan, kalau sini darab 3, sini pun kena darab dengan 3 untuk dapat panjang sisi yang sebenar PR. Jadi 13 darab 3 ialah 39. Itu panjang sisi yang ini, 39. Ataupun kita boleh buatkan dalam bentuk nisbah. Dalam bentuk nisbah itu ialah kita buat 15 bahagi dengan PR adalah bersamaan dengan yang hijau ini 5. Sebab tadi 15 ini ialah bersamaan dengan 5 bahagi dengan PR ini adalah bersamaan dengan 13. Ini satu kaedah lagi lah, iaitu kita gunakan kaedah nisbah. Jadi kita dapat PR adalah sama dengan 15 darab dengan 13 bahagi dengan 5. Dan PR sama juga dapat 39. Kalau tidak, senangnya kita terus je dekat sini. Sebab ni adalah soalan objektif. Okey, kalau soalan objektif, jalan pengiraan tidak diambil kira sangat kan. Jadi kalau sini, ni gunakan sini tadi O per H, 5 per 13, sini 5, sini 13. 5 nak dapat 15 ialah darab 3. Darab 3, maka kalau sini 13, kita nak dapatkan panjang sebenar ialah kita darabkan 13 darab dengan 3 juga. Okey, kita dapat 39. Jadi sini ialah 15 dan sini ialah 39. Okey, saya guna biru.
39. Sini 15, 39, maka panjang QR yang disuruh cari, kita boleh guna teorem Pythagoras sebab sini ialah segitiga bersudut tegak. Maka kita gunakan teorem. Untuk cari QR, QR kuasa 2 adalah sama dengan 39 yang paling panjang ini. 39 kita kuasa 2 kan. Oleh kerana yang panjang nilainya ada, maka kita tolak dengan 15 kuasa 2. Okey, maka QR sama dengan punca kuasakan nilai ini. 39 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Jadi kita dapat panjang QR ialah 36. Okey, jadi itulah dia penyelesaian bagi soalan SPM tahun 2011. Okey, bagaimana kita nak tekan kalkulator untuk yang ni? Cikgu tunjuk yang ini. Takut nanti ada yang salah. Maka, kalau kita nak tekan yang ini, kita tekan punca kuasa. Lepas tu buat kurungan 39 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2. Tutup kurungan. Jadi kita dapati nilainya ialah 36. Okey. Jadi itu sahaja berkaitan dengan penyelesaian masalah ya. Bagaimana kita nak mencari sin, cos, tangent apabila diberi dalam bentuk segitiga. Jadi ada dua contoh soalan SPM yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, sehingga jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.